حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شؤون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk terus dapat beribadah sampai ke saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjaga dan memelihara kita, lantas menguatkan azam dan tekad kita untuk memperbaiki ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan kita bermula pada ayat yang mau tinggal dah. Ayat yang ke-25 tuan-tuan. Ayat 25 surah Al-Ankabut, muka surat 172. Al-Ankabut muka surat 172. InsyaAllah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين صدق الله العظيم. Wa qala innamat takhastum wa qala innama nun yang bersabdu wajibul gunnah. Kita baca dua harakat, dengung dengan qada dua harakat. Innamat takhaztum, innamat takhaztum min. Tum min tu mim mati bertemu dengan mim idgham mislaini ataupun idgham mutamasilain. Kita baca dengan dengung pada dua harakat. Semua mim yang mati seandainya tiada tanda mati di atasnya maka kita kena dengungkan. Innamat takhaztum min dunillah. Min dunillah tu itu ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan dal. Semua nun yang mati jikalau tiada tanda mati di atasnya kita baca dengan dengung, kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Min dunillahi awsanam mawaddah. Ini satu lagi dah banyak kali kita sebutkan. Bagi dua di atas, tanwin bagi dua di atas bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah, kerana mim ni salah satu daripada huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Ya, waw, mim, nun. Jadi kita baca dengung dua harakat awsanam mawaddah. Atau apabila kita berpandukan kepada tulisan bersama Osmani ni, semua bagi dua di atas atau bagi dua di bawah, jikalau kedudukan barisnya tidak selari, di mana baris atas dan baris bawahnya tak sama kedudukannya, menyering sikit, itu tanda dengung. Kita kena baca dengan dengung kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Kalau bagi dua di atas atau bagi dua di bawah, kedudukan barisnya adalah selari, atas dengan bawah sama, lurus, itu tanda kita baca tanpa dengung. Yang ini kena dengung. Awsanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Bainikum fil. Mim mati bertemu dengan fa. Izhar syafawi kita baca tanpa dengung. Atau mim mati, tengok mim tu ada tanda mati di atasnya, itu tanda kita tak perlu dengungkan. Bainikum fil hayatid dunya. Dunya ni sepatutnya dengung, nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Tapi nun mati jumpa dengan ya ni dalam satu perkataan. Ini bukan idgham ma'al gunnah. Ini izhar mutlak. Ada 4 perkataan dalam Quran tuan-tuan tak boleh dengungkan walaupun nampak macam idgham ma'al gunnah. Satu, dunia. Tak ada orang baca fil hayatid dunya, tak ada. Satu, dunia. Yang kedua, qinwan. Qinwan. Yang ketiga, sinwan. Yang keempat, bunyan. Yang itu tak boleh dengung 4 perkataan tu. Dunia, sinwan, qinwan, bunyan. Ini semuanya adalah izhar mutlak. Summa, semua mim yang bersabdu sama juga seperti nun yang bersabdu, hendaklah didengungkan dengan qadar 2 harakat. Summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'. Ba'dukum bi ba'. Mim mati jumpa dengan ba. Yang ini izharu syafawi.
kita kena baca dengung 2 harakat. Sebab mim tu mati, tidak ada tanda mati di atasnya tu. Dalam hukum mim mati, 2 hukum je yang berdengung. Mim jumpa ba dengan mim jumpa mim. Yang lain tu semua tak dengung. Mim jumpa mim idgham mislaini, mim jumpa ba izhar syafawi. Selebihnya adalah izhar syafawi, ikhfa syafawi. Selebihnya adalah izhar syafawi yang tak perlu kita dengungkan. Jadi mim jumpa ba ni ikhfa syafawi kena dengung. Ba'dukum bi ba'din. Ba'din wa yal'anu sama dengan atas tadi. Awsanam mawaddah. Idgham ma'al gunnah. Bezanya atas tadi baris 2 di atas bertemu dengan mim. Yang ini baris 2 di bawah bertemu dengan waw. Jadi mim dan waw ni idgham ma'al gunnah. Huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Bi ba'din dengung. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Ba'dukum ba'dha sama dengan ba'dukum bi ba'. Mim mati jumpa dengan ba. Ikhfa syafawi. Dengung qada 2 harakat. Ba'dukum ba'dhan wa ma'wa. Ba'dhan wa ma'wa bagi 2 di atas bertemu dengan waw. Samalah hukumnya dengan bi ba'dhin wa yal'an. Idgham ma'al gunnah. Tanwin bertemu dengan waw. Wa ma'wakumun nar. Nun bersabdu sama dengan innama. Wa ma'wakumun naru. Dua harakat. Dengung qada 2 harakat. Wa ma lakum min. Lakum min sama dengan innamat taghaztum min. Ke atas tu idgham mislaini. Dengung qada 2 harakat. Min nasirin. Nun mati jumpa dengan nun. Ini idgham ma'al gunnah. Kita kena baca 2 harakat. Dengung dengan qada 2 harakat. Min nasirin. Rin tu man arid lis sukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Maka tuan-tuan jadilah bacaan dia lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tuan-tuan dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok dari sudut tafsirannya. Dan yakni Ibrahim berkata, hanya saja kamu ambil berhala-berhala selain Allah menjadi Tuhan untuk berkasih sayang. Ini cerita lepas Nabi Ibrahim dibakar kan. Nabi Ibrahim pun menempelak kaumnya. Kata Nabi Ibrahim, kamu ambil berhala-berhala selain Allah menjadi Tuhan untuk berkasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebahagian kamu membantah sebahagian yang lain dan tempat kamu adalah neraka dan kamu tiada mendapat penolong. Di dalam ayat ni Allah Ta'ala menerang kepada kita di mana Nabi Ibrahim menyebutkan kepada kaumnya, kata Nabi Ibrahim, kamu tu ambil berhala-berhala jadi Tuhan supaya sebenarnya nak tunjukkan sayang, kasih, suka kamu kepada berhala-berhala kamu tu. Semua orang ada perasaan kasih sayang semua kan.
Jadi kamu ambil berhala-berhala ni sebenarnya, kamu sembah berhala-berhala ni, satu kamu nak tunjukkan bahawasanya kamu menyintai berhala-berhala itu. Ada juga dalam tafsir Muni ni disebutkan maksudnya, kamu sama-sama kamu ni ambil berhala, sembah berhala beramai-ramai, bukan apa, cuma nak saling memperkuatkan persahabatan. Orang sembah berhala, kamu sembah berhala lah. Sama satu geng Ha? Sama satu geng Jadi kawannya sembah berhala, dia pun mengikut-ikut, dia pun sembah berhala juga, sama-sama. Sebab tu dalam tafsir Muni ni sebut, kamu sembah beramai-ramai berhala ni hanya untuk berkumpul, kemudian nak eratkan jalinan persahabatan di kalangan kamu. Nak mewujudkan rasa persahabatan, keharmonian dalam berkawan. Jadi ramai-ramai nak buat ojo, nyembah patung kan. Sama agak serupa juga macam kita berkumpul dengan orang yang satu perangai dengan kita. Kan? Sama jumpa kat padang takruk, bukan sekadar nak minta takruk, nak jumpa kawan-kawan, nak rapat-rapat, nak eratkan apa hubungan. Itu contoh orang minta takruk. Sama ngeteh. Kadang-kadang bukan nak ngeteh mana pun, nak burak dengan kawan, nak tengok muka kan. Nak jumpa toke kodai tu, member lah. Sama kepala ngeteh. Kan? Tapi kalau orang tak ngeteh, dia tak ikut dah sebab dia minum Nescafe. Dia carilah orang minum Nescafe pula. Ramai-ramai itulah. Nabi Ibrahim sebut kau ni ramai sembah berhala ni bukan nak sembah berhala sangat sebenarnya ni. Tapi nak kumpul kawan-kawan, nak tunjukkan ada nilai-nilai persahabatan dalam diri tu. Nak eratkan hubungan. Sama satu tim, satu kepala kan. Kata tu dalam tafsir Muni. Kata Ustaz Ahmad Sunaji pula kat sini, yang seperti yang kita faham, kata dia, kamu ni tunjukkan kamu sayang pada berhala tu. Kamu sembah dia, kamu puja dia. Padahal besok, pada hari kiamat, kamu sebahagian kamu akan bantah sebagai yang lain. Dalam Quran banyak ayat kan. Orang-orang yang menyembah selain daripada Allah ni, dia akan mendakwa kepada berhala-berhalanya. Syaitan juga menyalahkan dia. Sebab tu kata Ustaz Ahmad Sunaji di sini, kemudian Allah menyebutkan pula jawapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya selepas Allah menyelamatkannya daripada mati terbakar oleh api yang menyala-nyala dengan mengatakan sebagai celaan, sebenarnya kamu beramai-ramai melakukan pemujaan berhala, tidak menyembah kepada Allah, hanyalah untuk berkasih sayang di antara kamu semasa hidup di dunia. Ni. Kamu rapat-rapat sama-sama kamu je sebenarnya. Bukanlah nak sembahyang benar pun. Jumpa kawan. Dan kamu lakukan pemujaan terhadap berhala itu hanyalah sebagai suatu kegemaran. Sesuka ya. Untuk menjalin persahabatan dan berkawan-kawan. Bukan kerana untuk membuktikan bahawa perbuatan memuja dan menyembah berhala itu satu tindakan yang benar lagi jahat. Sebab tu dalam surah Anbiya tu bila Nabi Ibrahim suruh tanya berhala tu, ayat sebut summa nukisu ala ru'usihim. Mereka pun tunduk bila Nabi Ibrahim ditanya, adakah engkau yang musnahkan semua berhala-berhala ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim suruh kaum tanya, fasaluhum in kanu yang tikun. Kita tanya berhala tu, kok dia boleh cakap. Summa nukisu ala ru'usihim. Mereka semua tunduk, tahu berhala tak boleh bercakap. Jadi mereka memuja, menyembah berhala bukanlah untuk menunjukkan bahawa perbuatan itu benar, betul, tapi sekadar suka-suka ikut orang lain, jumpa kawan-kawan semua. Kesimpulannya, bahawa pemujaan terhadap berhala-berhala yang kamu lakukan beramai-ramai bukan bertujuan untuk memujanya, tetapi untuk mengadakan hubungan persahabatan dan muhibbah semata-mata antara satu sama lain. Sebab manusia dalam kehidupan di dunia ini, apabila melihat orang lain melakukan sesuatu untuk menjalin persahabatan, lalu dia pun melakukannya pula sebagai membalas persahabatan tersebut. Inilah perangai orang.
Atas muka bumi ni salah satu daripada perangai manusia, dia mudah terpengaruh, mengikut. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, al-ummah ala dini mulukiha. Manusia ni dia akan ikut agama pemimpin dia, agama ketua dia. Apa kegemaran ketua orang ramai ikut, dia kan ikut sama perangai ketua tu. Kita tengok, kod dalam rumah tu ketua keluarga ayah. Ayah kaki mancing, insya-Allah confirm akan ramai di kalangan pengikut-ikut anak-anak itu pun sama kaki mancing. Silsilah bulan bini pun tak reti mancing pun pandai mancing sudah apa tu. Sebab lelaki ni setiap minggu nak pergi mancing, setiap minggu nak mancing, habis dia angkut semua. Abang nak pergi mancing, abang nak pergi seorang. Kan siapa nak buat sandwich? Dia mancing-mancing kan, siapa nak goreng mi, dia suruh mi, berkelah di tepi sungai tu. Ikut. Itu dalam contoh dalam kelompok yang kecil. Begitu juga dalam kelompok yang lebih besar. Dalam negara. Apa agama? Agama ni cara hidup ketua tu. Rakyat yang akan ikut. Saya selalu sebut, macam di Mesir. Oh, Mesir ni dia suka pertunjukan pentas. Zaman saya duduk Mesir dulu, Husni Mubarak suka pertunjukan pentas, konsert-konsert ni, penyanyi-penyanyi ni. Orang yang pun bawah tu pun sama lah, gila lah konsert semua. Kan? Menyanyi semua. Itu orang Arab. Jadi begitulah manusia. Manusia ni memang dia suka, dia mudah terpengaruh dengan orang. Mudah terpengaruh dengan orang. Dan inilah yang cuba disebutkan oleh Ibrahim AS, yang diterangkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Lepas tu ada patah sebut, kalau kamu nak tengok orang, tengok dengan siapa dia berkawan. Ramai dia kawan dengan siapa, macam itulah perangai. Kan? Kalau berkawan dengan rockers, dia memang rockers lah tu. Kalau berkawan dengan geng-geng mancing, tu memang kaki pancing tu. Kaki pancing dia takkan masuk dengan orang main takraw, tak jadi dia. Kan dia bawa batang joran, orang bawa bola takraw, dia tak jadi, dia tak masuk. Kalau geng motor 125, 125. Itu dah. Kalau motor besar, dia tak boleh masuk. Campur dengan bisikal lumbur, kat situ ada seorang dalam banyak-banyak motor besar tu, ada seorang bawa bisikal lumbur. Dia tak mahu dia dah. Dia tak jadi. Dan itu maknanya mudah terpengaruh. Kan terpengaruh. Kita pun geng sok ramai geng kita, kelab tu datangnya kelab tu. Sebab kita mudah ikut. Yang baik-baik tak apalah kan. Yang tak baik tu jangan diikut. Mula-mula main judi 2 orang je. Lepas tu bawa kawan orang tengok, sedap main ni, sedap teh. Ui betul lah dia, tambah orang lagi. Masuk seorang lagi. Ramai. Itulah yang berlaku atas muka bumi ni tuan-tuan. Kemudian ayat berikutnya, summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Kemudian pada hari kiamat, sebahagian kamu membantah sebahagian yang lain dan melaknat satu sama lain. Tempat kamu adalah neraka dan kamu tiada mendapat penolong-penolong. Begitulah keadaan mereka di dunia, tetapi apabila mereka telah berada di akhirat, keadaan mereka jadi terbalik, iaitu hubungan persahabatan yang ada di dunia dahulu akan bertukar menjadi kebencian. Dalam Quran ada banyak ayat. Besok orang-orang yang menyembah berhala, menyembah syaitan ni, dia akan mendakwa pada Allah, orang ni sesatkan aku ya Allah. Kemudian berhala-berhala dia pun melaknat dia balik. Kan? Kau yang bodoh, ikut dia suruh tu dia. Kan? Syaitan pun melaknat orang yang menyembah dia. Jadi bertukarlah menjadi perbalahan, pergaduhan di akhirat. Di dunia ni nampak macam baik, macam rapat, disayang betul berhala-berhala itu, atau dengan kawan-kawan rapat sungguh. Tapi di akhirat besok, masing-masing menyalahkan yang lain. Kau tahu dan tak patuh, kenapa kau tak ingat andat? Kau pun sama juga. Dan pun tak patuh, kau pun tak ingat andat dia. Padahal masing-masing roti tu pandai. Masing-masing tahu. Dengan akal yang Tuhan beri, manusia ni dia tahu apa yang dia buat tu salah atau betul. Tamu ke bumi ni tuan-tuan, kebanyakan manusia dengan akal yang waras, dia boleh bezakan baik buruk. Tetapi dia kalah dengan kemahuan diri, nafsu dia, sahabat-sahabat dia. Maka dia teruskan buat walaupun dia rasa benda tak betul.
ada banyak berlaku perkara macam itu. Bertukar menjadi kebencian semasa di akhirat nanti. Satu sama lain akan saling benci membenci dan mereka akan sumpah menyumpah dan laknat melaknat. Si pengikut akan melaknat pemimpin yang diikutnya dan yang diikut pula akan mencaci para pengikutnya. Maka tempat mereka sedang berbantah-bantah itu sudah pasti dalam neraka sebagai hukumannya dan mereka tidak akan dapat pertolongan dari siapa-siapa untuk menyelamatkan diri dari siksa Allah. Itulah yang dimaksudkan dalam surah Zukhruf ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'dukum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang menjadi sahabat pada ketika itu di akhirat satu sama lain menjadi bermusuh-musuhan kecuali orang-orang yang takwa. Orang yang sama-sama atas dasar ketakwaan dia bersahabat. Orang yang bertemu dalam keadaan aman. Masing-masing mengucapkan syukur, puji-pujian kepada Allah, mengucap tahniah dan salam. Salam ni, ucapan salam ni adalah ucapan ahli syurga. Tetapi orang ahli neraka yang hidup dia dulu bukan atas dasar kerana sama-sama takwa, dasar penyembahan berhala atau sebagainya, pertemuan tu bukan kerana ketakwaan pada Allah, orang ni besok dia jumpa di akhirat dalam neraka Allah dalam keadaan bergaduh, beramuk. Sebab tu dalam Quran ada sebut surah Al-A'raf, qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلوا الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Surah Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, qala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Masuklah kamu dalam neraka tu. Masuklah kamu menemui orang-orang yang terlebih dahulu masuk dalam neraka tu daripada kalangan jin dan manusia. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali satu kumpulan gerombolan masuk dalam neraka tu, dia akan melaknat satu sama lain. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Bila semua dah berkumpul dalam neraka tu, orang yang masuk kemudian ataupun pengikut-pengikut akan melaknat orang yang memimpinnya dulu, yang diikutnya. Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, ya Tuhan, ni dia orang yang dulu ni yang menyesatkan dulu. Yang jadi aku sesat, ya Allah, tak menyembah Engkau, ya Allah, salah jalan, ya Allah, ni dia orang ini. Orang fa'atihim azaban dhi'fan minan nar. Oleh sebab itu, ya Allah, kerana dia telah menyesatkan aku, maka azab dia, Allah, azaban dhi'fan minan nar, bagi dia azab daripada neraka berlipat-lipat kali ganda. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, kau sama dah. Dia tak jadi ketua dah kalau tak ada pengikut. Dia tak jadi pengikut dah kalau tak ada ketua. Dua-dua sama. Likullin dhib. Dua-duanya akan dapat azab yang berlipat kali ganda, kata Allah. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Para ketua ni akan sebut pada pengikutnya. Fama kana lakum alaina min fadl. Apa lebih kau? Sampai kau nak suruh dan kau nak azab lebih pula. Kau minta ke Allah Ta'ala lah, biar dia kau azab berlipat kali ganda. Apa lebih kau, mulia kau pun sama je. Macam tu maksud ayat tu lah. Fazuqul azab bima kuntum taksibun. Sebab itu rasakanlah ini,
kau akan dapat balasan. Rasakanlah balasan dengan sebab apa yang kau lakukan dulu. Kau bahasa kita, kau yang bengong, tak menurih. Dah tahu tak waktu kau ikut suruh. Tu sebab lain kali guna tak adalah tak sebut dalam Quran. Macam tu lah gua maksud dia. Uslub cara bahasa ayat tu. Lain kali mikir, jangan tak mikir. Letakkan otak tu kat kepala, ni tak kat kepala lutut. Tu jadi macam tu. Macam tu lah lebih kurang. Fazuqul azab bima kuntum taksibun. Kau rasa nak kau dulu kau yang buat macam tu. Itulah dia balasan dia. Allah Ta'ala pun sambung firman-Nya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, kemudian dusta dengan tak percaya dengan ayat Allah, tak apa nak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala pada dia, kemudian dia membesar diri lah, wastakbaru anha, tak sesuai ni, tak boleh guna ni zaman-zaman Nabi dulu 1400 tahun yang lampau. Sekarang ni zaman milenium, zaman moden, generasi Y, generasi Z, generasi RXS, RXZ, tak apa lagi generasi Y suku. Apa lagi generasi tak boleh ikut jenis ni. Oh bangga kau, ini zaman lama dulu ni. Bahasa Arab, zaman Arab pakai jubah tak nampak mata dulu ni. Yahudi mabuk yang pakai macam ni. Yang itu dulu belinya bahasa lah kan. Dikutuk-kutuk banggalah dia diri tu. Kita dah zaman moden, pemikiran pun kena moden, membesarkan diri. Wastakbaru anha la tufattahu lahum. Bismillahirrahmanirrahim. La tufattahu lahum abwabus sama. Orang macam ini Allah Ta'ala takkan bukakan bagi dia pintu langit. Dia tak diterima nanti. Kan manusia bila mati, bila meninggal dunia, rohnya akan diangkat ke langit, kemudian diturunkan kembali ke jasadnya. Tak kala ketika dimandikan, dia akan melihat orang macam mana orang buat jasad dia tu. Dia akan dengar apa orang cakap. Dia ni dulu bogik orang malaikat pun menang kita. Kau bogik apa dulu ketika bumi kita kan. Orang nyumpah-nyumpah kita semua dengar. Sampailah kita dikafankan, maka kita akan, roh tu akan letak duduk di antara bainal kafni wal jasad, di antara kain kafan dengan jasad sampai ke kubur. Tapi orang yang mendustakan ayat Allah, membangun diri pula dengan cara hidup dia, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannata hatta yarjal jamalu fi sambil khiyat. Tidak akan masuk syurga. Orang ini tak akan masuk syurga, kata Allah Ta'ala. Dahlah kau tak apa nak percaya dengan ayat, dengan ayat-ayat Allah, dengan kehendak-kehendak Allah, perutusan yang Allah Ta'ala sampaikan melalui ayat-ayatnya. Betul bangga pula tu. Wastakbaru anha, membesarkan diri pula. Tak pun nak yakin. Tak dibukakan pintu langit dan dia takkan dapat masuk syurga. Kata Allah, wala yadkhulunal jannata illa hatta yarjal jamalu fi sambil khiyat. Boleh masuk dengan syarat dia kena tunggu dulu masuk unta dalam lubang jarum. Bila kalau unta nak masuk lubang jarum, maknanya memang tak masuk langsung. Kamu mereka ni takkan masuk dalam syurga melainkan setelah mana unta masuk dalam lubang jarum. Bila lah kalau unta nak masuk dalam lubang jarum, anak kita yang kecil pun nak sumbit dalam lubang jarum pun tak lapar ni nak tunjuk unta. Maksud itu memang takkan masuk dalam syurga Allah. Wa kadzalika najzil mujrimin. Begitulah kami balas orang-orang yang berdosa, kata Allah Ta'ala. Disambung lagi, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzul zalimin. Bagi mereka semua nanti adalah hamparan tikar daripada api neraka. Min jahannama mihad, hamparan tempat duduk daripada api, duduk situ. Wa min fawqihim ghawash, atas mereka ditutup rapat-rapat, banyak tutupan. Wa kadzalika najzuz zalimin. Begitulah kami membalas orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim di antaranya adalah orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, menzalimi diri sendiri, kerana di akhirat esok pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Satu kesalahan besar.
Atau dalam erti kata lain disebut dalam istilah yang lain mensyirikkan Allah, menduakan Allah Taala dengan yang lain. Itu akan berlaku di akhirat. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Itu awal lagi surah Baqarah. Ketika mana larilah golongan pemimpin-pemimpin, ketua-ketua daripada orang yang ikut dia. Wara'ul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Seketika itu mereka melihat azab api neraka, maka terputuslah persahabatan. Dulu teh muka bumi sama andai, sama naik sama kuat masing-masing sokong menyokong. Akhirnya di akhirat semua tu tak akan jadi kenyataan, semua tu akan bergaduh walaupun rapat time ke bumi tu. Kau ampu den ampu kau. Kau sokong den sokong kau. Kau tolong den tolong kau. Rapat, tapi di akhirat besok dia akan jadi ba'dhum li ba'din aduwwun. Dia akan bermusuh illal muttaqin. Kecualilah pertemuan, persahabatan, perkumpulan yang asaskan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan selamat. Orang ini akan selamat. Di mahsyar lagi besok ada dalam hadis yang panjang disebut oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah itu. Bila dihimpunkan manusia beramai-ramai di mahsyar dan orang rasa seolah-olah berdiri di atas mata pisau. Nak nyangkung pun tak boleh. Di atas mata pisau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sedekat 2 busur panah. Busur panah ni, tempat panah tu 2 busur je. Kemudian sehingga dalam hadis disebut kedengaranlah daripada mulut, daripada perut orang-orang bawah tu melonggak isi perutnya. Panih. Peluh dia turun ke bawah sedalam tingginya manusia. Turun bawah air tu panih, lepas tu meluap naik balik, naik sampai ikut amalan. Ada naik sampai kaki, ada naik sampai lutut, ada yang lemeh macam katak dalam sungai. Sehingga sebahagian mereka bertanya kepada sebahagian lain, kau rasa tak apa yang aku rasa? Masa tu baru tahu. Rasa tak apa yang aku rasa? Masing-masing orang-orang yang kufur masa kehidupan dunia tu saling tanya, kau rasa tak apa yang rasa ni? Masing-masing menyosal dengan apa yang dia buat. Kecuali dalam hal itu orang-orang yang beriman. Ketika semua manusia ditelanjangkan, Allah Ta'ala memberi mereka pakaian. Disembunyikan. Aurat dijaga. Hari orang tak boleh minum, tak boleh makan, tak ada pakaian. Orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di mahsyar lagi. Sehingga oleh kerana terlampau azabnya saat itu, haru biru kat situ. Orang beramuk lebih banyak daripada orang tenang. Orang jahat ramai kan. Masing-masing beramuk kat situ. Walaupun pergi masuk neraka situ. Allah Ta'ala beri ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Kan? Hanya orang-orang yang beriman saja yang Allah Ta'ala selamatkan di akhirat. Pada ketika itu. Jadi dalam hadis Nabi ada sebut banyak-banyak. Orang yang banyak beri orang minum di muka bumi ini, besok dia akan hilang hausnya di akhirat. Dia akan diberi minuman. Orang yang beri pakaian pada orang, besok dia akan diberikan pakaian di akhirat. Orang yang banyak bagi makan ke orang, besok dia akan diberi makanan di akhirat. Begitulah keadaannya, kan? Sehinggalah disebut oleh Imam Qurtubi dalam hadis yang panjang itu, ketika orang dah haru biru kepanasan tu, tiba-tiba datang naungan. Datang menghampiri sebahagian daripada manusia pada saat itu. Yang akhirnya ramai yang sejuk dapat naungan tu, ada juga yang tak dapat naungan. Maka di sebahagian manusia bertanya, apa itu? Itulah dulu sedekah yang kamu buat masa kamu di dunia. Jadi sedekah itu menjadi naungan ketika di mahsyar. Dalam hadis, satu hadis. Sebab itulah dalam hadis sebut, bila malaikat tanya kepada orang yang dah meninggal dunia, kalau diberi kau izin hidup balik, apa kau nak buat? Semuanya menjawab, kami akan bersedekah. Kerana hebatnya, dahsyatnya hari itu, sehingga sebahagian manusia sebut, ya Allah, berilah kami istirahat walaupun sekejap.
Masukkanlah kami sebentar walaupun dalam neraka. Masuk dalam neraka. Sampai rasa neraka tu lebih ringan daripada mahsyar. Itu keadaan Tuhan. Orang-orang yang beriman, mereka akan selamat. Ini yang berlaku di akhirat. Itu ayat yang ke-25. Nabi Ibrahim berhujah dengan kaum. Pada ayat yang ke-26, maka Lut beriman dengannya dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya saya berpindah kepada Tuhan saya dan sesungguhnya dia maha berkuasa lagi bijaksana. Telah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang diselamatkan dari unggunan api yang membakarnya, yang mana hal itu merupakan suatu mukjizat kepadanya, dan yang demikian itu tidak difahami oleh siapa-siapa kecuali oleh orang yang cerdik dan tajam pemikirannya, iaitu dapat memahami akan dalil-dalil yang memang sudah pun sedia terbentang menerusi kejadian alam ini. Jadi orang-orang yang beriman dulu, Allah Ta'ala letakkan sinar iman dalam diri dia nampak. Tak terbakarnya Ibrahim ni bukan Nabi Ibrahim tu kuat, tapi kerana mukjizat pertolongan daripada Allah. Dalil pembuktian kerasulan itu adalah benar. Itu juga dengan rasul-rasul yang lain. Kalau dulu-dulu orang-orang yang kuat hubungannya, rapat hubungannya dengan Allah, mereka dikurniakan mukjizat. Kita ngaji tauhid. Sekarang pun dalam masa zaman kita ni ada juga orang-orang yang dapat kelebihan daripada Allah. Tapi bukan mukjizat kerana dia bukan rasul. Dia panggil sebagai karamah. Kemuliaan daripada Allah. Ataupun ma'unah. Pertolongan daripada Tuhan pada orang. Karamah lebih tepatlah orang-orang yang bertakwa. Kan mereka-mereka ni tak ramai jumlah dalam Malaysia ni. Tapi mereka-mereka ni ada diberikan kelebihan macam-macam. Lalu Allah menyebutkan pula di sini bahawa peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim tersebut tidak ada orang yang mahu percaya apabila melihatnya, melainkan yang mempercayainya ialah Lut seorang sahaja. Nabi Lut nampak, dia yakin ini betul Nabi. Tapi orang lain dia tak apa nak tahu, dia kata ni tak betul, ni sihir ni. Sampai hari ni tuan, bila kita jumpa bondo polik sikit, kita mulalah ngatuan tak betul. Padahal kita bukan bidang kita itu, ilmu kita. Capek ya nak mengarutnya. Ini mesti jin kan. Sian jin. Asalkan apa ya tak betul ya jin, tak betul ya jin. Guru saya marah betul dia kalau menyalahkan jin ni. Sebab dia kata apa? Dia pun ada macam kita juga, ada Islam ada kafir. Yang Islam tu baik-baik. Kita pun manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Yang Islam tu betul tu, ikut Islam tu baik orang Yang tak semonggah ni, yang tak yang berbalang-balang ni, dia Islam tu macam cicak supaya hitam serat putih. Kan bila dia campur orang baik kan dia baik, bila jumpa orang tak baik kan dia tak baik semua. Yang itu itu yang buat masalah dengan orang tu. Sama juga dengan golongan-golongan jin. Hari ni banyaklah orang asal salah sikit yang ustaz tu mesti bola jin tu kan. Jin yang kena salahan. Manusia buat salah, jin yang kena salah. Ada tuan hari ni, anak orang banyak dalam perubatan kan. Dia tak apa nak faham, jin saja. Mana ada jin. Adapun Lut itu anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Apabila Lut melihat mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api, lalu dia beriman dengannya dan keimanannya telah meresap ke dalam hatinya. Dia nampak, orang ni hebat. Ini mesti mukjizat daripada Allah. Tuan pun pernah jumpa tak orang nampak rumah, bergogar rumah tu? Dia goram, segera hilang tweet dia orang tu. Tapi lah tu nak khabar, orang-orang macam ni sabar. Kan? Pergi di rumah orang tu. Pergi. Kono kutuk pula, goram dia lompang dinding bawah tu, bergogar rumah tu. Itu bukan mukjizat. Aduh. Baru berlaku. Goram dia lompang rumah tu. Pung, gugur. Ini dinding perhiasan rumah tu. Dia lompang rumah tu. Ada orang yang tak. Itu bukan mukjizat.
Itu kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada sebahagian makhluk atas muka bumi ni. Ada tak? Ada. Kayak orang bau ni ada seorang dua kan. Macam tu. Tapi kita tak kena. Kita kena berjujai orang pergi ngaji dengan dia tu. Orang kena pergilah berburak. Dia tak ada nak, saya nak ngaji tuan. Tak ada lah. Main lah tak ada dah. Dia burak gitu kan. Dia pun cerita. Sebenarnya macam ni lah. Macam ni lah. Masa tu kita pun catat lah. Kan. Tak tahu saya dah. Tak kan. Padahal kita tengok tu Masya Allah. Hebat kan. Dia nak. Tak reti ya cik dah. Cik tak ngaji. Padahal di lompangnya tu bergogar rumah kawan tu. Datang orang mencuri tabu Baik rumah abang lah letak tabu sebokeh dah kat luar jalan dicuri dia orang. Apa tak cari kita? Tak ada. Sebab pagi dia pulang tu. Pagi-pagi buta sampai subuh dah ada tabu kat rumah. Itu bukan mukjizat kan. Itu karamah lah, kelebihan yang Tuhan beri. Bertempiar orang lagi baru ni satu felda. Sebab apa? Malam-malam nampak. Apa? Nampak makhluk kan. Nampak makhluk gitu-gitu terbang-terbang kan. Kita pun yakinlah ada setan hantu ni. Tapi yalah dah bertahun tu tak pernah nak tengok hantu dah kan. Orang lain tengok macam mana tak tahu. Memang ada lah. Bertempiar orang lagi. Dia datang duduk bawah pokok tu. Pukul 2 pagi. Mehlah senyap. Apalah duduk situ atas-atas seorang. Mehlah senyap. Suruh turun bawah nak burak. Burak ada kopi lah tempat lain. Orang takut tengok kau tu kan. Pergi kawan tu. Anda kan. Ada orang-orang yang macam tu tuan. Itu bukan mukjizat. Itu karamah. Ramai macam tu tuan. Semua orang macam ni kena carilah. Wa qala inni muhajirun ila rabbi, dan dia Ibrahim berkata sesungguhnya saya berpindah kepada Tuhan saya. Yakni ayat ini dipahamkan bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam apabila telah kecewa untuk mendapatkan keimanan dari kaumnya kerana mereka tidak mahu beriman dengan Allah, lalu ia pun pergi meninggalkan negerinya untuk berhijrah menuju negeri Syam seraya mengatakan sesungguhnya saya berpindah kepada Tuhan saya, yakni saya akan berhijrah ke negeri Syam, iaitu tempat saya mengungsi di sana dan diperintahkan menuju ke sana untuk menyelamatkan agama Allah. Kan bila kaum tak terima, dia pindah ke Syam. Ahli sejarah menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam telah meninggalkan negerinya yang bernama Kuta dalam wilayah negeri Kufah. Dia berasa dirinya tidak ada lagi gunanya tinggal di negerinya kerana membuang-buang masa disebabkan penduduknya enggan menerima perutusan Allah yang disampaikan olehnya kepada mereka. Perbuatan mendiamkan diri pula menandakan redha dengan keadaan demikian. Maka tidak ada pilihan kecuali mestilah berhijrah. Berhijrahlah Nabi Ibrahim ke Syam. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Qatadah mengenai orang Islam yang mula-mula berhijrah, katanya, adapun orang-orang Islam yang mula-mula berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan keluarganya ialah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang satu keluarga hijrah, bukan seorang-seorang. Ia adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pula menceritakan Uthman bin Affan bersama-sama isterinya Ruqayyah binti Rasulullah telah keluar menuju ke negeri Habsyah. Lama sudah Rasulullah SAW tidak mendengar berita dari keduanya. Lalu tiba dari perantauan seorang perempuan Quraisy dengan berkata, "Wahai Muhammad, saya melihat menantu tuan bersama isterinya." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana engkau lihat keduanya?" Perempuan itu menjawab, "Saya melihat dia sedangkan isterinya mengendarai keldai yang lemah, jalannya sambil menuntun keldainya." Lalu ujar Rasulullah SAW, "Allah menemani keduanya. Sesungguhnya Uthman itulah orang pertama yang berhijrah bersama keluarganya selepas Lut." Selepas Lut hijrah, yang pertama hijrah bersama dengan bini yang rumah kan adalah Uthman ibn Affan. Akhir ayat 26 tuan, innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya dia berkuasa lagi bijaksana. Banyak sangat ayat kan tuan.
Allah lah maha berkuasa lagi bijaksana. Kenapa tak sebut innahu huwal azizur rahim ke huwal azizul ghafurul karim? Hakim-hakim ni banyak. Berkuasa lagi bijaksana. Itulah bezanya Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah, dia kuat, dia bijak. Manusia ni bila dia kuat, memang dia tak bijak. Dia jarang guna otak Manusia ni bila dia kuat, dia guna body lah. Kok dia gagah, makhluk ni sifat, bila dia gagah, dia akan terfokus, tertumpu pada kekuatan ni. Tak ada akal-akal dah. Orang nak angkat barang, borek, macam mana nak buat ni? Dia tak ada kekuatan. Dia akan mikir kat tu, pakai tuas lah, ikat tali lah, borek nak dia angkat. Kok orang besar? Payah dah. Dia pakai otak je. Dia angkat je. Allah tak macam tu. Manusia ni, kok dia kuat, dia kurang cerdik. Tu sebab rimau selalu kalah dengan sang kancil. Sebab dia guna kekuatan Ingat dia nak kokah semua semua benda dia dikokah. Sampai kancil yang kecil tak dapat nak dikokah Nak udah apa tu? Otak ni sebenarnya lebih berguna daripada kekuatan. Akal fikiran ni. Sebab itu Tuhan muliakan. Kau dah sampai dah gila, dah hilang ingatan tu, tak payahlah sembahyang. Selagi tak gila, akalnya ada, kena pergi sembah Allah Ta'ala. Wajib ni. Kan? Sampai sang kancil, rimau dengan singa mati akal. Tak payah nak buat apa-apa dah. Sebab kancil je guna akal lah. Singa rimau ni dia kekuatan ya. Allah Ta'ala tak begitu. Dia perkasa dan dia bijaksana. Bijaksananya Allah, kekuatnya Allah terbukti dengan alam yang diciptakan manusia. Bijaksananya dia, dah mati, dah jadi tulang, dah masuk bumi dah. Jadi orang balik. Kan? Hidup balik. Dah dihancurkan dunia ni, ada oleh dunia baru. Allah Ta'ala buat. Bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu. Dan saya mohon pada tuan-tuan sekejap kita ambil masa. Ada sahabat kita nak baca doa selamat, ringkas doa selamat, doa kesyukuran tuan-tuan. Sebab anak beliau telah diberikan rezeki oleh Allah, mulakan tugas sebagai guru kan. Alhamdulillah ada punca sumber pendapatan kan. Allah Ta'ala bagi rezeki bertugas sebagai guru di Johor. Jadi kita sama-sama mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar anak saudara kita ni, saudara siapa ni, Hamizi, jemaah kita juga, mudah-mudahan anak saudara Hamizi ni diberikan kemudahan, duduk di Johor sana, jauh sana, di luar negeri ni, kan, luar negeri 9, mudah-mudahan diberikan semangat, azam, bertugas dengan baik, tunjukkan jalan kemudahan, dibantu dalam setiap urusan, dipermudahkan dan dijauhkan daripada segala kesusahan kan, masalah. Kalau ada masalah, ditunjukkan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau dan keluarga secara khususnya diberikan ketenangan dan keberkatan dalam kehidupan, rezeki yang melimpah ruah. Secara khusus, secara umumnya untuk kita semua, mudah-mudahan tuan-tuan kita semua akan selamat, sejahtera kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. InsyaAllah aku qauli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil